Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu kita lagi pada hari ini di Facebook Live Kedah Medical Center dalam rancangan KMC Awak ni. Pada rancangan ini yang kita akan membicarakan topik-topik berkenaan dengan kesihatan. Dan pada hari ini kita akan teruskan kepada topik kita iaitu kesihatan pekerjaan. Kesihatan dan juga kerja. Ramai di kalangan kita yang rata-ratanya telah kembali kepada kerja selepas daripada pandemik COVID-19 dan terus bekerja seperti mana sedia kala. Tapi ada juga di kalangan kita ni yang mungkin menghadapi masalah kesihatan disebabkan oleh pekerjaan kita. Ada mungkin disebabkan oleh mereka ni terdedah kepada bahaya-bahaya simpanan budi bising, bahan kimia dan sebagainya. Dan ada juga mereka yang terdedah kepada masalah-masalah kesihatan kronik disebabkan oleh pelbagai-bagai faktor. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan pekerjaan dan juga kesihatan. Jadi di sebelah kanan saya adalah Dr. Farizal Muhammad Nordin, Doktor Kesihatan Pekerjaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya Occupational Health Doctor. Apa khabar doktor? Baik. So doktor, macam mana hari ini doktor? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okey, baik doktor. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini, jadi mungkin penonton-penonton di Facebook yang mungkin pertama kali dengar doktor kesihatan pekerjaan. Biasa dia dengar doktor pakar jantung, doktor ortopedik, tapi doktor kesihatan pekerjaan ni mungkin ada yang pertama kali yang dengar ada rupanya doktor yang khas untuk bahagian pekerjaan. Jadi doktor selaku doktor kesihatan pekerjaan yang dah 4 tahun dan bercimpung dalam doktor OHD ni, mungkin doktor boleh ceritakan apakah yang maksudkan doktor kesihatan pekerjaan dan bidang tugas doktor. Okey, terima kasih Encik Syam di atas soalan berkenaan dengan doktor kesihatan pekerjaan. Saya sebagai doktor kesihatan pekerjaan, fokus doktor kesihatan pekerjaan ni ialah untuk memastikan pekerja-pekerja tu sihat, ya, pekerja-pekerja tu sihat sebelum dia memulakan kerja, semasa tempoh pekerjaan dan juga sebelum dia sehingga akhir tempoh bekerja lah. Maksudnya sampai bersara ataupun sampai pencen. Doktor kesihatan pekerjaan ni sebenarnya bidang ni dah lama. Dia merupakan satu cabang perubatan lah, macam Cik Syam kata tadi, iaitu ortopedik lah, pediatrik lah, kesihatan awam dan sebagainya. Cuma dia ramai yang kurang tahu tentang doktor kesihatan pekerjaan ataupun biasanya dipanggil nama ringkasnya adalah OHD lah. Kan? Berbalik kepada tugasan, dia intipati tugasan doktor kesihatan pekerjaan ni nak memastikan bahawa seseorang yang bekerja tu memang layak dari segi kesihatan bekerja dalam bidang yang tertentulah. Maksudnya untuk memenuhi keperluan pekerjaan tu dia memang sihat, dia fit untuk bekerja. Maksudnya tugas doktor pertama sekali nak kiranya screen dulu pekerja tersebut. Dia bermula daripada screening, dia panggil pre-employment lah. Pre-employment ada sebut pre-placement. Pre-employment ni seseorang pekerja tu dia dapat offer lah untuk bekerja. Dia mohon kerja, dia dapat offer, tawaran bekerja. Jadi tawaran bekerja tu biasanya dia dah tahu dah dia punya post apa, jawatan dia. Kan biasanya pihak majikan akan bagi borang untuk dia buat pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik kesihatan, sama ada di kerajaan ataupun swasta lah. Di sini pihak KMC kita menyediakan perkhidmatan tersebut, iaitu pemeriksaan kesihatan pra-pekerjaan. Biasanya kita akan tengok kepada borang yang dikehendaki, yang disediakan oleh majikan, apa perkara-perkara yang majikan nak lah. Mungkin dia selalunya pemeriksaan fizikal sudah pasti, iaitu pemeriksaan mata, telinga, jantung dan sebagainya lah, untuk memastikan dia sihat untuk bekerja. Di samping tu pihak majikan selalunya meminta juga investigation atau siasatan makmal ataupun x-ray dada contohnya, nak memastikan dia sihat, tidak ada bawa jangkitan TB contohnya, ataupun batuk kering.
Kemudian dalam pemeriksaan darah mungkin ada yang meminta urine test sahaja, pemeriksaan air kencing biasa yang boleh mengesan kehadiran gula ke, protein ke. Daripada situ kita boleh mengesan tanda-tanda awal penyakit buah pinggang. Kemudian ada juga majikan ataupun company yang minta ujian dadah dalam urine kan, sebab company ni of course dia nak pekerja dia bebas daripada masalah dadah lah. Jadi ada juga yang meminta darah, contohnya HIV, hepatitis B, hepatitis C, especially pekerjaan yang dalam bidang kesihatan. Yang melibatkan perubatan dan kesihatan lah. Dia macam tu. Kemudian selepas dia buat pemeriksaan kesihatan tersebut, kemudian doktor akan bagi komen lah, maksudnya pekerja tu okey ataupun tidak untuk bekerja. Ya, selalunya kita akan bergantung kepada borang, biasanya dia fit, okey, layak atau tidak layak. Kalau dia ada masalah, kadang-kadang dia ada masalah yang ringan, masalah kesihatan yang ringan, kita kata layak untuk bekerja. Ada syarat dia lah, mungkin dia perlu rawatan, mungkin perlu pemantauan tekanan darah dan sebagainya. Sangat-sangat jarang kita jumpa yang tidak layak langsung. Ada juga yang memang tidak layak, contohnya masa X-ray kita nampak jantung dia bengkak. Selalunya saya akan berbincang dengan pakar yang berkaitan untuk menilai sama ada dia memang layak perlu rawatan terlebih dahulu atau tak. Tak layak ni bukanlah bermaksud tidak layak selama-lamanya untuk bekerja, tapi kalau dia perlu rawatanlah terlebih dahulu. Kan? Mungkin tak layak tu bergantung pada kerja apa yang dia buat lah. Okey, mungkin itu sebuah sedikit lah bidang tugas doktor OHD ataupun doktor kesihatan pekerjaan, iaitu doktor akan buat screening awal ataupun kita panggil pemeriksaan awal sebelum masuk ke kerja. Okey, baik, tuan-tuan dan puan di Facebook Live yang mungkin ada soalan-soalan berkaitan dengan pekerjaan, boleh, tak ada masalah untuk terus tanya di bahagian komen. Boleh komen dan terus kita akan mungkin dalam tempoh di akhir program ataupun di tengah-tengah program kita akan tanyakan terus kepada doktor. Dan juga untuk tuan-tuan dan puan yang mungkin berminat dengan hadiah istimewa daripada Kedah Medical Center, jadi boleh tunggu sehingga akhir pada program ini, kita akan maklumkan apa yang perlu anda buat untuk dapatkan hadiah istimewa daripada Kedah Medical Center. Okey, jadi kita terus doktor kepada soalan ataupun pada topik kita, iaitu kesihatan dan juga pekerjaan. Jadi doktor, pekerja ni kebiasaan ni mereka ada masalah kesihatan yang bagaimana doktor? Adakah masalah kesihatan tu yang disebabkan oleh kerja ataupun sebenarnya masalah tu disebabkan oleh gaya hidup gaya hidup kita? Sebentar tadi kita bercakap tentang tugas doktor pekerjaan, kesihatan pekerjaan. Itu merupakan satu sahaja. Sebenarnya dia ada banyak salah satu. Okey, pekerja ni setelah dia berjaya diambil kerja, telah berjaya melepasi pemeriksaan kesihatan, dah diterima untuk bekerja, semasa pekerjaan, doktor kesihatan pekerjaan juga ada peranan di situ. Sebab pekerja-pekerja ni bila dia bekerja, dia terdedah kepada hazard ataupun bahaya-bahaya di tempat kerja. Bergantung pada jenis kerja lah. Kalau pekerjaan yang dalam industri berat, contohnya kilang-kilang kan, jadi dia ada bahaya-bahaya dia. Contoh-contoh bahaya atau hazard di tempat kerja yang pekerja ni mungkin akan terdedah ialah mungkin bahan-bahan kimia yang digunakan oleh kilang, kan, oleh syarikat tersebut lah. Kemudian bunyi bising, kan. Kalau kilang ni bunyi bising ni satu benda yang sangat biasa lah, kan. Jadi sekiranya pekerja-pekerja ni terdedah dalam satu jangka masa yang lama tanpa perlindungan yang mencukupi, jadi dia akan dapat penyakit berkaitan dengan pekerjaan dia. Contohnya kalau ada kilang ataupun syarikat yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan, dia akan dapat kesan sampingan lah. Mungkin dia ada masalah kesihatan akibat terdedah bahan kimia. Contohnya kalau dia bekerja di kilang yang ada menggunakan benzin yang jangka masa yang lama dia terdedah tanpa memakai alat-alat kelengkapan yang cukup, dia berisiko untuk mendapat penyakit leukemia, kan. Contohnya kalau dia mendapat terdedah kepada habuk silika dalam
debu-debu silika, crystalline silika, contohnya contohnya quarry, contohnya sandblasting, contohnya ada juga kilang-kilang yang gunakan untuk campur dalam produk. Jadi kalau tanpa memakai alat perlindungan diri yang cukup, dia akan dapat komplikasi penyakit paru-paru akibat silika. Selalunya dia akan mengambil masa agak lama lah untuk develop penyakit ni, contohnya 10 tahun, 15 tahun. Dan kita tahu dulu semasa kilang-kilang banyak menggunakan asbestos, kan ramai yang dapat kanser paru-paru setelah bekerja 15 tahun, 20 tahun, kadang-kadang 10 tahun selepas tu baru kita detect kanser paru-paru. Bila kita kaji sejarah pekerjaan dia, memang terdedah kepada asbestos lah. Satu lagi yang sangat banyak yang saya dapati semasa pemeriksaan pekerja ni adalah kehilangan pendengaran ataupun masalah pendengaran akibat pendedahan kepada bunyi bising. Maksudnya masa sebelum masuk kerja pendengaran okey. Masa bekerja bunyi mesin yang sangat kuat selama bertahun-tahun. Jadi bila dah bekerja lama, bila kita buat monitoring, kehilangan pendengaran. Kadang-kadang tu bila dah nak dekat-dekat pencen, dekat umur 60 tahun tu, dah start komplain, dah start mengadu bermasalah dalam pendengaran. Jadi bila datang cek, kita buat audiometri contohnya, memang mengalami masalah pendengaran yang serius, kan? Bila kita tengok daripada sejarah pekerjaan dia, kita tengok audiometri punya graf, boleh kita kata memang berkaitan dengan masalah pekerjaan lah. Masalah pekerjaan. Ada yang masalah pekerjaan yang sangat biasa juga kita temui, ialah masalah sistem otot rangka lah, maksudnya musculoskeletal, contohnya sakit belakang lah, slip disc lah. Itu yang very common lah, yang sangat banyak disebabkan masa bekerja mereka ni mengangkat benda-benda berat, kan, tapi tanpa ilmu yang cukup ataupun tanpa alat-alat perlindungan diri, tanpa ilmu yang cukup dari segi cara mengangkat barang ataupun membawa barang dengan betul. Lama kelamaan dia mengalami kecederaan pada tulang belakang. So benda ni jadi kronik lah, kan. Di samping tu ada juga yang mengalami masalah paru-paru, contohnya penyakit asma akibat pekerjaan. Mungkin dia sudah ada sejarah asma masa kecil. Selepas tu bila dia bekerja tempat yang habuk banyak, contohnya debu-debu, debu kayu, debu padi dan sebagainya, jadi penyakit asma dia tu diburukkan lagi oleh suasana atau sekitaran pekerjaan. Dia macam itulah. Ada juga yang tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Contohnya dia dah ada sejarah ataupun faktor keluarga tentang hypertension ataupun diabetes, tapi bila dia bekerja lama kelamaan mungkin dia tak menjaga kesihatan, pemakanan, exercise, mungkin dia kerja shift, kan, tidur tak cukup dan sebagainya. Kadang-kadang tu dia punya penyakit darah tinggi, diabetes dia tidak terkawal. Kan. Ada juga yang bila kerja-kerja berat ni banyak pekerja-pekerja yang juga perokok, kan. Jadi kalau dia bekerja di kilang yang banyak habuk contohnya, pada masa yang sama dia juga perokok yang tegar, jadi memburukkan lagi masalah kesihatan dia paru-paru lah. Jadi kita tengok daripada doktor sendiri menceritakan banyak sebenarnya kerja yang sebenarnya dia terdedah kepada bahaya. Dia terdedah kepada bahan kimia, terdedah kepada bunyi bising, dan juga terdedah kepada masalah otot, mungkin angkat benda berat dan sebagainya. Jadi kalau kita ikutkan kepada masalah-masalah tersebut, apa sebenarnya tanggungjawab? Dia sebenarnya terletak kepada tanggungjawab majikan yang untuk memastikan kesihatan pekerja itu sentiasa dijaga, ataupun kesihatan itu sebenarnya ni tanggungjawab kepada individu tersebut. Okey. Tentang tanggungjawab, sebenarnya dua-dua berperanan. Okey. Majikan juga berperanan, pekerja juga berperanan. Okey, majikan ni dikatakan orang ataupun pihak yang mencipta risiko, create the risk. Okey. Sebab dia yang bina kilang. Dia cari pekerja untuk bekerja dengan dia.
So risiko dia yang create, dia yang cipta risiko tu di situ, kan. Pekerja adalah orang yang bekerja dengan risiko tersebut. Jadi pihak majikan bertanggungjawab menjaga kesihatan pekerja, sebab pekerja ni bekerja untuk dia, untuk memberi bisnes kepada dia lah, atau keuntungan pada dia. So dia kena bekerja, dia kena menjagalah. Sebab pekerja yang rajin, yang mempunyai kesihatan yang baik, boleh bekerja lama dengan pekerjaan yang berkualiti lah. Jadi itu adalah satu aset yang sangat penting kepada majikan. Jadi dia tanggungjawab dia yang utama adalah menjaga pekerja, kesihatan pekerja ni dengan pelbagai cara lah, iaitu sekiranya di tempat dia punya premis dia, kilang contohnya, ada bahan-bahan kimia yang boleh membahayakan pekerja dia, dia mestilah melakukan pemantauan kesihatan, kan, yang berkala, yang regular, sebagaimana yang dikendaki juga oleh pihak berkuasa lah. Kemudian dia kena jadikan training lah, latihan supaya pekerja ni ada ilmu macam mana nak bekerja dengan betul, macam mana nak mengesan masalah-masalah kesihatan awal supaya boleh dapatkan rawatan. Di samping tu dia menyediakan cara pekerjaan yang betul lah. Contohnya sistem shift lah, sistem shift. Contohnya kalau kata mesin tu bunyi bising, dia kena beli, mungkin kalau dia ada option untuk beli mesin yang kurang bising, dia kena beli kurang bising. Kalau dia dah memang mesin tu dia memang dah bising, dia tak ekonomi, tak praktikal untuk tukar mesin baru, dia kena bubuh alat untuk dampen atau mengurangkan bunyi bising, asingkan. Okey. Dia ada banyaklah dari segi, dia boleh kontrol dari segi engineering, dia boleh kontrol dari segi administration. Contohnya orang yang pekerja tu dia tak boleh terdedah lama sangat pada bunyi bising. Maksudnya kalau bunyi tu bising kuat, dia tak boleh dia hanya boleh terdedah daripada, contohnya daripada 8 jam tu mungkin 6 jam saja. So maksudnya lepas 6 jam dia kena tukar orang lain pula, kan. Memanglah yang terbaik kalau kata dia boleh tukar bahan kimia tu, mesin tu dengan benda baru terus, kan, yang tak ada hazard. Tapi bukan senang lah, bukan yang practical atau economical. Kemudian dia kena bubuh lah signage, okey, tempat ni bising kuat, tempat sini bahaya, tak boleh makan, tak boleh isap rokok, tak boleh berehat di situ. Kemudian kalau dia ada pakai, contohnya pakaian yang tertentu yang dah terdedah, dia tak boleh bawa balik di rumah, dia kena pergi bilik tertentu untuk buang dan tukar pakaian baru dan sebagainya. Dia tak boleh pergi kafe kilang dengan pakaian tersebut dan sebagainya lah, kan. So peraturan-peraturan, dan tanggungjawab pekerja adalah mematuhi peraturan ni, kan. Mematuhi peraturan ni supaya kesihatan mereka terjaga. Contohnya kilang suruh pakai pelindung pendengaran, earplug, earmuff, mask, dia kena ikut, kan. Jadi kilang kena provide yang DOSH approve lah, JKKP approve, ya, pihak berkuasa approve, boleh pakai yang ni saja. So bila dia provide yang tu, tanggungjawab pekerja untuk memakai dengan betul, dengan baik dan mengikut aturan pekerjaan. Lepas tu kalau ada training, kena pergi training, kan, supaya pekerja ni ada ilmu, ada pengetahuan, memakai PPE, alat perlindungan diri dengan betul. Jadi dia juga akan terlindung daripada masalah kesihatan disebabkan oleh pekerjaan lah. Okey, baik doktor. Tadi doktor ada mention berkenaan dengan pihak majikan perlu buat pemantauan kesihatan, okey, kepada pekerja. Kalau ikutkan pemantauan ni kena buat setahun sekali ke, ataupun 3 bulan sekali, ataupun macam mana doktor? Okey. Negara kita, in fact negara-negara luar pun samalah. Maksudnya pihak kerajaan, dia ada pihak berkuasa, dia ada satu, orang kata apa, dia develop akta lah, kan. Di Malaysia ni yang utama adalah Akta Kesihatan Pekerjaan, iaitu OSHA Act 1994, okey, Akta 514, yang akta ni adalah untuk menjaga kesihatan pekerja. Maksudnya dia ada syarat-syarat yang majikan kena penuhi, syarat-syarat yang pekerja kena penuhi, dan juga syarat-syarat doktor kesihatan pekerjaan. Dalam tu dia akan adalah
dia ada juga akta ataupun regulation yang berkaitan lah, contohnya regulation pendedahan bunyi bising, noise exposure, itu yang terbarulah tahun 2009 dia punya amendment tu. Kemudian dia ada di bawah akta OSHA Act tu, dia ada usage pula, maksudnya yang usage tahun 2000, iaitu akta tu, regulation tu menekankan tentang kilang yang mempunyai bahan kimia tertentu. Setakat ni kita ada 36 bahan kimia dalam schedule 2 yang kalau kilang tu ada, setiap tahun dia kena buat, setahun sekali. Ya, pekerja yang deal dengan bahan kimia tersebut, dia kena buat medical surveillance. Siapa yang nak kena buat medical surveillance adalah doktor kesihatan pekerjaan. Tugas doktor lah untuk... Ya, tugas saya lah. Tapi dia kena pihak majikan pekerja tersebut, seperti safety officer, kemudian dia punya sumber manusia lah, human resource, kena berbincang dengan doktor kesihatan pekerjaan apa saringan, dalam bentuk saringan yang paling sesuai berdasarkan kimia-kimia yang digunakan. Biasanya doktor kesihatan pekerjaan dia tengok laporan daripada penilai bahan kimia atau CHRA, apa recommendation CHRA, perlu buat ke tak, kalau perlu buat siapa yang kena buat. Maksudnya bukan semua pekerja, bukan semua. Okay, jadi dia ada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Baik. Okey. Okey, baik. Maksudnya kalau kita tengok tu untuk buat saringan kesihatan tu, dia tengok jugalah kepada jenis pekerja dan juga jenis terdedah pada bahan kimia dan juga laporan daripada penilai. Penilai lah, kita akan tengoklah sama ada perlu buat setahun sekali ataupun perlu buat mengikut kepada penilaian tersebut lah. Okey, sebelum kita pergi pada soalan seterusnya, kita ada soalan daripada Facebook kita. Okey, daripada Encik Ahmad Syafi'i Amishar. Okey, baik Cik. Soalannya, adakah semua jenis pekerjaan perlu ataupun wajib melalui proses occupational health screening? Maksudnya mungkin soalan itu lebih kepada sebelum masuk kerja perlu buat pre-employment tak? Mungkin soalan itulah. Jadi doktor. Okey, terima kasih kepada Encik Syafi'i Amir Shah lah yang bertanya. Adakah semua jenis pekerjaan perlu atau wajib melalui proses occupational health screening? Dia satu majikan ni dia sahaja yang tahu apa jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh pekerja. Okey. Jadi secara umumnya ini terserah kepada pihak majikan. Kalau kata pihak majikan tersebut dia ada, contohnya kalau kata dia sekadar macam office biasa contohnya lah, maksudnya tidak ada kerja berat, clerical sahaja, kerja pejabat dan sebagainya, dia mungkin dia perlu tahu, mungkin tak detail sangat kan, dia perlu tahu saringan asas sahaja. Contohnya, adakah dia sihat pekerja tu sebelum masuk bekerja, ada tak masalah-masalah kronik, ada tak masalah, contohnya masalah dengan dadah dan sebagainya, masalah penyakit kronik yang boleh berjangkit kepada orang lain, macam itulah kan. Ataupun mungkin pekerja tersebut, kalaulah kata dia memerlukan buat kerja di store contohnya lah kan, contohnya kalau kita buat kerja di store perlu angkat barang kan, jadi kalau pekerja tersebut dah memang bermasalah tangan, kaki, tulang belakang, mungkin dia tak fit untuk pekerja tu, untuk kerja tu sendiri. Yang tu kalau yang pra pekerjaan lah. Kalau kerja yang cuma mungkin lebih banyak duduk dan tight contohnya, dia nak tahu juga kalau pekerja tu memang dah ada masalah pada pergelangan tangan, contohnya carpal tunnel ke, jadi dia susahlah nak dapat. Maksudnya dia mungkin boleh ambil pekerja tersebut tapi dalam bidang yang lebih sesuai. Tapi selalunya pihak majikan ada interview dengan pekerja, jadi sikit sebanyak dia dah boleh menilai lah kan. Kalau kata dari segi kesihatan tu adalah salah satu syarat sajalah kan, sebab biasanya majikan ni dia nak ke pekerja yang memang sihat lah sebelum join kerja. Jadi secara asasnya mungkin pekerja perlu
secara asalnya mungkin semua sebelum masuk kerja tu kena buat dulu pemeriksaan saringan kesihatan lah. Kalau dia tu hanya pekerja yang mungkin kerja kelab, mungkin saringan tu mungkin lebih asas, lebih mudah lah membanding dengan kerja-kerja yang mungkin dekat pelantar minyak. Itu lebih detail lah dia punya pemeriksaan kesihatan tu. Okey, baik tuan, doktor. Jadi kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, doktor cerita tadi yang berkenaan dengan penjagaan kesihatan, tanggungjawab kepada majikan dan juga tanggungjawab kepada pekerja. Jadi kalau kita tengok mungkin sesetengah daripada kita pekerja dan juga majikan yang mungkin dia merasakan kesihatan ni dia macam kerja dulu, dapat duit, kesihatan kita jadikan sebagai nombor 2. Jadi sebenarnya apa kesannya kalau kepada majikan juga pekerja yang dia tidak meletakkan kesihatan tu sebagai satu prioriti dalam kerja dia? Okey, sebagaimana yang saya cakap tadi, sebenarnya pekerja yang sihat adalah satu aset yang sangat penting, kan? Sebab pekerja yang sihat boleh memastikan produktiviti syarikat atau company itu meningkat, image company meningkat, kan? Tapi memang tidak dapat dinafikan ada syarikat-syarikat, majikan atau company yang lebih mementingkan produk, orang kata apa, keuntungan. So dia kurang memberi perhatian kepada pekerja lah, kesihatan pekerja. Jadi dia untuk jangka pendek tu mungkin tak berapa nampak, tapi untuk long term memang ada kesan kepada company lah. Kalaulah pekerja tu tak sihat, kerap MC, produktiviti menurun, kemudian kerap kemalangan di tempat kerja, kerap bertukar-tukar turnover pekerja yang kerap disebabkan oleh pekerja tak sihat dan sebagainya. Jadi company terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk training, retraining balik, kan? Kemudian pekerja-pekerja yang sakit ni dia motivasi dia tak ada, dia kuranglah motivasi untuk bekerja dengan sepenuh, bersungguh-sungguh lah, dengan efisien. Jadi benda ni dia sikit sebanyak dia impact company tu sendiri tanpa disedari lah, kan? Dia macam tu. Sebab tu majikan yang bagus adalah majikan yang mementingkan kesihatan pekerja. Pekerja yang sihat akan bekerja dengan lebih baik. Sebab dia sihat, dia boleh datang kerja dengan keadaan yang selesa lah, datang kerja, balik kerja dengan selesa, kan? Tak kerap MC, tak kerap sakit, tak mengalami kecederaan di tempat kerja, kan? Jadi macam itulah. Okay. Jadi pekerja ni akan appreciate, menghargai majikan yang menjaga kesihatan mereka. Kesihatan mereka lah. So jadi dia kesan tu sebenarnya berbalik jugalah kepada majikan tersebut. Bila kita tak menjaga kesihatan pekerja, sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan, long termnya akan memberikan kesan buruk jugalah kepada majikan. Okey, jadi doktor, bila kita tengok kepada pekerja, mungkin ada setengah majikan yang dia merasakan okey, kalau pekerja dia sakit, dia boleh buang ataupun ganti dengan orang lain. Mungkin dari segi perspektif majikan tu mungkin begitu. Jadi sebenarnya boleh tak kalau sesuatu majikan bila dia tengok pekerja dia tu ada masalah kesihatan, mungkin disebabkan oleh kerja ataupun mungkin disebabkan oleh gaya hidup dia, adakah majikan tu dia mempunyai hak untuk memberhentikan dan digantikan dengan orang lain, ataupun sebenarnya tak boleh sebenarnya? Okey, untuk pekerja yang sakit, sebenarnya majikan tidak boleh sewenang-wenangnya memberhentikan pekerja tersebut lah, kan? Jadi seorang pekerja tu sakit, kita kena tengok lah dia. Sebab tu pentingnya saringan pra-pekerjaan. Kalau majikan tersebut memerlukan seorang pekerja yang mungkin pekerja tu ada skill tertentu yang tak ada pada pekerja lain, jadi dia terima juga walaupun dia ada diabetes lah, hypertension lah, masalah buah pinggang. Jadi dia kena menanggung lah dari segi perubatan, kan? Jadi dia kena memastikan bahawa pekerja tersebut dalam rawatan stabil, darah tinggi, kencing manis dia terkawal, kan? Jadi dia tak boleh kata bila dah masuk, maksudnya dari segi kesihatan tu terabai, bila dia pekerja tu sakit dia just nak sack ataupun nak berhentikan, memang tak boleh.
kan. Sebab itu hak pekerja boleh mengambil tindakan undang-undang jugalah, sebab pekerja ni dia kena nilai. Kalau kata pekerja tu, majikan rasa pekerja ni dah tak boleh buat kerja yang sepatutnya pekerja tu buat, kan. Contohnya mungkin dia dah mengalami apa-apa penyakit lah, sama ada berkaitan dengan pekerjaan ke ataupun penyakit-penyakit lain lah, kan. Jadi dia kena menghantar pekerja ni untuk buat penilaian kesihatan ataupun fitness to work, fitness for work, fitness for duty, maksud yang sama lah, kan. Jadi saya doktor bahagian kesihatan pekerjaan akan melihat pekerja ni, akan cuba memahami apa masalah dia, sejarah perubatan dia, lepas tu apa jenis pekerjaan dia, kan. Kemudian boleh mungkin doktor juga akan berbincang dengan pihak majikan apa isu, apa masalah dia, kan. Adakah pekerja ni kenapa kilang hantar untuk buat fitness to work, fitness to work punya assessment lah. Mungkin kilang kata kerja utama dia dah tak boleh buat, kan. Jadi kita akan assess lah, kita rujuk pakar sekiranya perlu, kita akan rujuk occupational therapy, kita akan rujuk kalau kata dia ada masalah stres dan sebagainya, pakar-pakar yang berkaitan lah, psikiatri dan sebagainya. Kemudian kita akan nilai. Mungkin dia tak perlu dibuang, tapi dia diberi tugasan modification lah. Maksudnya modify pekerjaan dia supaya dia tak buat yang pekerjaan baru tu, tugas baru tu sesuai dengan keadaan dia, kan. Sebab majikan kena ingat juga pekerja ni dia ada family dia kena tanggung, especially kalau dia masih muda, kan. Jadi dia kena ada option untuk bekerja lagi, tapi mungkin dalam keadaan yang tugasan yang berbeza lah, kan. Dia macam tu. Jadi satu majikan yang bagus adalah majikan yang akan cubalah, membantu pekerja dia untuk kekal bekerja. Mungkin dia modify dia punya job lah. Tapi kalaulah kata pekerja tu memang dah tak boleh buat, di kilang, di company tu pun tak ada dah yang sesuai, jadi dia kena ada satu perbincangan dua hala lah dengan pekerja. Kita bahagian perubatan pun kita bagi tahu dia, kata dia memang dia tak boleh. Mungkin pekerja tu kalau kita benar-benar tak boleh, dia mungkin boleh memohon pencen ilat, pencen yang daripada perkeso lah. Maksudnya dia dah sebab keilatan itu, sakit itu, dia tak boleh bekerja dah. Bila dapat pencen ilat, dia tak boleh kerja dah lah maksudnya. Tapi even pihak perkeso pun dia akan cuba bantu pekerja untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki itulah. Dia macam tu. Berkaitan dengan soal yang doktor sebut berkaitan dengan perkeso, sebenarnya pekerja ni dia boleh ke minta pampasan kiranya dia merasakan masalah kesihatan tu adalah disebabkan oleh pekerja dia, oleh kerjanya dia. Okey, dia ada satu term yang digunakan oleh perkeso, iaitu ataupun dalam kesihatan pekerjaan ni dia kata occupational disease lah. Occupational disease. Maksudnya kalau perkeso dalam borang tu dia tulis penyakit khidmat, kan. Contohnya pekerja yang mengalami masalah pendengaran akibat bunyi bising semasa dia bekerja, dia boleh membuat tuntutan daripada perkeso di atas masalah kesihatan dia. So doktor kesihatan pekerjaan akan menilai, mengambil sejarah dia. Mungkin kalau kita perlu refer ke pakar telinga, hidung dan tekak telinga, kita akan refer. Kalau pakar hidung dan tekak telinga, dia pun check, dia kata yang ni pekerjaan, punca daripada pekerjaan, dia akan refer kepada OHD lah. So jadi kita akan bantu dia untuk claim yang perkeso lah. Mungkin perkeso boleh bantu dari segi mendapatkan alat bantuan pendengaran, kemudian bukan takat kehilangan pendengaran, contohnya dia tak boleh bekerja ataupun dia terpaksa menanggung kos perubatan akibat masalah tulang belakang contohnya, dia boleh tuntut, kan. Tetapi setiap kes ada berbeza. Ada yang agak sukar kita menentukan adakah dia betul-betul berkaitan dengan pekerjaan. Kadang-kadang ada faktor lain. Ada setengah-setengah tu agak jelas punca daripada pekerjaan. Jadi dia boleh tuntut, contohnya daripada perkeso, tapi dia ada saluran-saluran dia lah.
pihak pekesor pun dia akan menemu bual, dia akan siasat adakah dia ni benar-benar layak untuk menuntut ataupun tak lah. Jadi kalau kata ada pesakit yang nak jumpa dengan doktor, so macam mana cara dia, doktor? Dia nak buat tuntutan dan macam mana dia nak jumpa dengan doktor? Adakah perlu melalui kena dapatkan surat refer dulu ke, ataupun boleh straight untuk jumpa dengan doktor? Okey, selalunya untuk tuntutan. Untuk tuntutan. Okey, untuk tuntutan penyakit khidmat ni selalunya kalau kebiasaan yang ada yang berlaku sekarang, kadang-kadang tu dia datang jumpa dulu, jumpa di sini, jumpa di sini. Kalau kata di sini di Kedah Medical Center ni kita ada wellness clinic. So jadi dia akan jumpa, dia akan bincang, saya akan bagi tahu dia, okey, dia boleh kita guide lah, okey, borang apa dia kena minta kat pekesor, macam mana dia nak buat. So kita akan buat appointment untuk dia. Sebab kita kena tengok rekod dia juga, rekod dia sakit. Lepas tu kalau dia ada laporan perubatan yang dia perlu ambil daripada hospital-hospital mana-mana kan, kita tengok semua tu dulu. Dan saya juga perlu ambil sejarah perubatan dia dengan terperinci supaya saya dapat menilai ini penyakit khidmat kan. Kemudian kita kena buat test lah. Contohnya kalau dia kata masalah pendengaran, untuk nak buat tuntutan ni dia kena buat audiometri kan, sebagai bukti bahawa dia ada masalah kan. Dia macam tu. Proses dia tak susah. Maksudnya saya kalau di Kedah Medical Center ni saya lebih suka dia berbincang, lepas tu kita cuba bantu dia lah dapatkan appointment, lepas tu saya akan check, lepas tu kita suruh dia buat audiometri kan. Bila kita lengkap semua maklumat-maklumat tu, kita suruh dia forward ke ni lah, dekat pekesor balik lah. Cuma pekesor akan menilai lah sama ada dia layak ataupun tak layak. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang mungkin ada masalah kesihatan yang rasanya mungkin benda tu disebabkan oleh pekerjaan, jadi boleh kita untuk buat tuntutan kepada pekesor. Cuma apa-apa pun tu bergantung kepada pekesor lah, sama ada tuntutan tersebut layak ataupun tidak. Cuma untuk step yang pertama sekali tu, dia apa-apa pun dia kena ada step pertama lah, iaitu berjumpa dulu dengan Dr. Farizal selaku kalau di Kedah Medical Center, jumpa Dr. Farizal selaku occupational health doctor untuk doktor menilai dahulu apakah next step, apa kira panggil proses seterusnya untuk kita dapatkan tuntutan daripada pekesor. Jadi sebab kita pekesor ni kita boleh kata kebanyakan lah, majoriti daripada kerja yang kita panggil kerja legal, maksudnya kerja yang ada black and white, yang ada KWSP, kebanyakannya adalah mereka yang tuntut kepada pekesor, yang mencarum dengan pekesor. Jadi rugilah kalau kita ni ada masalah kesihatan, tiba-tiba kita tidak memanfaatkan hak-hak daripada pekerja tersebut. Okey, baik doktor. Jadi kita terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, daripada Encik Azli Azam. Okey, bagaimanakah cara mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan selamat agar pekerja dapat meningkatkan produktiviti dan kesihatan organisasi? Mungkin soalan ni lebih kepada majikan tersebutlah. Maksudnya majikan nak menyediakan kita panggil apa, suasana yang kondusif. So bagaimana tu, doktor? Okey, sebab mungkin kondusif kepada majikan mungkin berbeza. Definition dia berbanding dengan definition daripada doktor. Okey. Biasanya majikan, majikan ni di samping dia nak memajukan syarikat dia, dia juga nak, sebenarnya dia nak pekerja-pekerja dia sihat lah. Okey. Jadi untuk dia bergantung juga apa masalah, apa hazard, apa risiko di majikan tu lah, di company tu, di syarikat tu. Sekiranya dia nak mendapat satu hubungan yang baik dengan pekerja-pekerja dia, kalaulah kata let's say majikan tu dia nak pekerja ni bekerja di tempat yang mungkin ada beberapa hazard, ada risiko. Contohnya kalau kata di hospital tu dia mungkin bahagian kecemasan ke, bahagian makmal kan, bahagian X-ray. Jadi dia kena menyediakan, majikan kena menyediakan keperluan untuk melindungi pekerja dia daripada bahaya-bahaya, risiko-risiko ni lah, bahaya jangkitan kuman, bahaya sinar X-ray, radiation,
dan sebagainya lah kan. Jadi barulah pekerja dia rasa selamat. Bila pekerja rasa selamat, pekerja dapat bekerja dengan lebih baik kan. Memang maksudnya majikan kena sediakan contohnya alat perlindungan yang cukup, mask, glove, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sebagainya. Jadi pekerja yang baik juga dia akan gunakan dengan baiklah, memanfaat apa yang majikan sediakan. Jadi dia hubungan dia harmoni lah kan. Kemudian majikan juga perlu juga memantau ataupun audit, sebab pekerja ni ada yang menurut, ada yang setengah tu tak ikut aturan. Jadi kalau dia tak ikut aturan, ada masalah, dia akan berbalik kepada majikan kan. Jadi majikan ni dia perlu ada, mungkin dia buat ada satu komiti kan, OSH komiti lah dia panggil. Lepas tu ada audit yang secara berkala dibuat untuk nak memastikan pekerja dia ni betul-betul ikut arahan lah untuk keselamatan. Dia mungkin majikan ada melantik pegawai yang boleh memantau, contohnya safety officer, safety and health officer SHO yang akan menjalan, sebab majikan ni dia perlu seseorang untuk yang membuat kerja yang nak memantau pekerja ni lah kan. Macam tu lah. Jadi kondusif yang dimaksudkan oleh kita tu adalah tempat tu kira selamat untuk kita bekerja. Bukanlah maksud kondusif tu ada sofa, ada apa panggil, ada pantry, ada air. Kondusif yang dimaksudkan ni adalah tempat tu selamat untuk kita kerja. Dia yang penting adalah safety lah. Selamat untuk pekerja tu bekerja dengan suasana yang keperluan pekerjaan tu lah kan. Kalau kata nak lebih lagi, biasanya bergantung pada majikan lah. Kalau kata majikan yang mungkin dia punya tahap ekonomi dia banyak kan, jadi dia boleh menyediakan tempat rehat, tempat-tempat yang lebih selesa untuk menggembirakan ataupun untuk nak orang kata apa, menaikkan motivasi pekerja lah kan. Tetapi secara asasnya safety yang basic dia kena penuhi dulu kan. Jadi baru pekerja kata keselamatan dia terjaga. Sebab ada juga pekerja yang dia kata majikan bagi alat pelindungan telinga, pendengaran, tapi rosak. Bila rosak nak tukar susah. Tak boleh tukar, duk pakai hak lama, jadi dia tak berkesan. Jadi bila ada masalah, pekerja ni stres lah, sebab dia kata dia nak pakai tapi majikan bagi tak provide yang betul kan. Kadang-kadang masalah ni timbul juga bukan pasal majikan dah bagi yang elok, tapi sikap pekerja itu sendiri tidak memakai dengan betul, salah guna dan sebagainya. Jadi masalah ni kadang-kadang berbalik kepada majikan lah. Dan juga pekerja tersebut. Jadi dia kena ada secara berkala, dia kena ada pendidikan, education kepada pekerja untuk mematuhi ataupun untuk mengambil berat tentang soal-soal keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. Okey, jadinya kesihatan secara asasnya, kesihatan di tempat kerja ataupun keselamatan tempat kerja ni tanggungjawab kepada dua-dua pihak lah. Bukan hanya sekadar pihak majikan sahaja, tapi juga kepada pihak pekerja itu tersebut. Okey, jadi doktor, soalan seterusnya, doktor, apakah ujian saringan yang sesuai untuk orang yang bekerja di sektor pembinaan construction? Mungkin soalan yang agak general, pembinaan dia banyak tempat, so dia diberikan doktor. Okey, kalau dalam bidang pembinaan kita tahu risiko dia banyak lah kan. Risiko selalunya habuk kan. Habuk tu okey lagi. Tapi habuk tu okey lagi. Yang banyak yang kita worried adalah injury. Jatuh lah, ditimpa benda berat lah dan sebagainya. Itu sangat banyak. Jatuh bumbung, crane jatuh atas dia kan. Lepas tu dia tak pakai alat pengikat ni, duduk kerja tempat tinggi, dia jatuh kena lantai dan kemudian dia mati. Kemalangan yang boleh menyebabkan kematian. Ya, kematian itu yang kita worry lah. Pembinaan ni memang agak umum. Selalunya untuk orang yang bekerja pembinaan ni, dia ada kena fit dari segi fizikal lah. Maksudnya dia kena vision dia bagus kan. Contohnya pemeriksaan kesihatan yang kita pernah buat untuk macam site
supervisor, contohnya vision, bukan takat vision punya acuity saja, ketajaman penglihatan, tapi visual field. Kita tak mau dia nampak ni tapi ada bahagian yang terlindung. Vision dia ada problem, dia tak nampak benda yang datang daripada tepi. Kan, kemudian pendengaran yang bagus. Kan, kita tengok bone conduction, air conduction, pendengaran yang bagus. Lepas tu dia punya fizikal lah, maksudnya dia tidak ada kecacatan fizikal. Kan, dia punya sendi-sendi, dia punya lipatan sendi, dia pun semua tu dia fit. Kan, dia fit, maksudnya berat badan yang okey. Kan, dia tak ada penyakit-penyakit kronik yang contohnya diabetes, epilepsi yang boleh menyebabkan dia pitam tiba-tiba, diabetes yang tak dikawal dia boleh pitam tiba-tiba. Kemudian dia mungkin kita boleh dalam rawatan tu di samping fizikal kita boleh check dia ada diabetes ke tak, kan. Lepas tu kita boleh buat ECG, kita takut dia ada masalah jantung atau bergangguan ritma jantung, jantung. Lepas tu di samping tu vision, hearing. Lepas tu sight juga macam Cik Syam mention tadi, habuk, kan. Kalau sight yang memang construction yang memang banyak habuk, kan, dia perlu buat lung function juga, kan, supaya kita nak tengok lung dia tu normal atau tak. Kalau kata lung dia tu dah ada masalah, dia ada restriktif ke obstruktif lah, terutama obstruktif, dah memang ada asma yang teruk, dia mungkin dia tak fit lah, kan. Ataupun kalau lah kata dia mempunyai masalah tulang belakang, kan, mungkin kita buat x-ray dada sekali, kan. Tapi secara fizikal kita boleh tengok lah, kalau orang sakit tulang belakang ni kadang-kadang dia ada sejarah tulang belakang yang bermasalah, mungkin cara dia jalan, cara dia membongkok apa semua tu ada masalah. Kalau dia ada masalah tulang belakang, anggota kaki dan tangan pun dia tak sesuai untuk construction juga, kan. Maksudnya panca indera tu kena okey, mata, telinga, kaki, tangan, sistem saraf dia kena okey. Tapi hal tu dalam fizikal lah. Kalau bahagian x-ray ni mungkin just x-ray dada, kan. Lepas tu paru-paru lah, paru-paru. Lepas tu pendengaran juga penting, sebab kalau construction yang banyak piling bunyi bising, kan. Jadi kita nak dia ada terdedah pada bunyi bising, so mungkin dia kena ada baseline audiometry, kan, ujian pendengaran, baseline pure tone audiometry, industrial punya screening. Lepas tu dia ada spirometry untuk paru-paru, fizikal. Mungkin kita buat urine test, make sure dia tak ada masalah kronik, dan dadah. Sebab kita tak mahu kerja construction dipengaruhi oleh dadah, and then dia buat kerja tak betul, benda berat jatuh atas kawan dia. Dia macam tu. Sebab dia mesti sihat untuk jaga kesihatan diri dia dan juga orang persekitaran dia. Bukan untuk diri dia sahaja, tapi untuk pekerja lain. Dia juga boleh merosakkan harta majikannya, kan. Dia langgar dia bawa kenderaan pengaruh dadah, kan. Kemudian dia melanggar orang kata binaan, kan, mencederakan dan merosakkan harta benda lah. Okey, baik. Okey, seterusnya soalan yang keempat daripada Nazwil. Okey, adakah keselamatan tempat kerja hanya berkenaan dari segi fizikal? Okey, bagaimana pula dengan dari segi emosi? Jika pekerja-pekerja yang mempunyai negative thought, adakah itu hazard kepada pekerja? Dia lebih kepada masalah mental. Ya. Okey, baik doktor. Okey, tadi kita bercakap tentang banyak fizikal. Sebenarnya kesihatan ni bukanlah hanya fizikal sahaja. Fizikal, mental, social, spiritual lah, kan. Fizikal dan mental lah, senang. Okey, pekerja yang fizikal sahaja nampak sihat tapi mental dia tidak bermasalah, juga akan memberi masalah kepada majikan lah. Adakah mental pun dia termasuk juga dalam occupational disease, doktor? Ya, termasuk juga. Okay. Contohnya dia ada occupational stress, dia ada psychosocial punya problem. Dia ada, kan, setiap company, setiap pekerjaan ni dia ada psychosocial hazard. Contohnya, kalau seseorang yang bekerja di front desk, dia kerja bahagian reception contohnya, kan, kalaulah kata dia memang dia ada masalah kemurungan, anxiety, kan, lepas tu dia duk berhadapan setiap hari pula dengan pelanggan yang macam-macam, kan, kerenah lah, suka cakap yang kasar lah, sebagainya, dia mungkin akan memburukkan lagi masalah dia, kan. Dia mungkin akan bergaduh dengan pelanggan, kan, akan memburukkan image company itu sendiri. So sebab tu
dalam kesihatan pekerjaan kita juga mementingkan stres di tempat kerja, cara menangani stres di tempat kerja, kan? Sebab stres ni memang normal lah untuk semua orang, tapi at some point stres tu kalau kata tidak dikawal, dia akan menjadi penyakit lah. Dia akan end up dengan penyakit mental seperti anxiety. Anxiety ni dia macam orang kata apa, dia selalu rasa takut lah, kan? Kemudian kemurungan, depression, dan ini akan mempengaruhi dia punya produktiviti kerja, kan? Maksudnya majikan kena juga fokus kepada di samping dia fokus kepada fizikal lah, benda-benda fizikal, tapi benda-benda yang psychosocial ataupun mental health of the pekerja ni lah, kan? Maksudnya dia mungkin buat program-program yang meningkatkan motivasi. Kemudian dia mungkin mengadakan satu jawatan kuasa sekiranya dia punya masalah kemurungan, kat mana dia nak mengadu, apa masalah dia. Kadang-kadang majikan ni tak tahu masalah pekerja dengan pekerja, kan? Harassment lah, sexual harassment lah, kata mengata, mengumpat dan sebagainya, dan sebagainya yang menimbulkan suasana tidak harmoni, kan? Itu sihat-sihat fizikal tapi kerja tak harmoni. Bila kerja tak harmoni, memang akan menjejaskan produktiviti lah. Jadi kalau doktor, untuk yang ada masalah mental, mungkin masalah mental tu agak, kita panggil agak besar lah masalah. Macam bila kita mental macam orang gila, tapi ada juga sebenarnya masalah yang disebabkan sosial tu pun adalah salah satu masalah mental juga. Jadi mungkin ada pekerja yang dia rasa dia ada masalah mental, masalah mental, dan dia tak tahu macam mana nak kiranya nak maklum kepada pihak HR ataupun pihak atasan. Dia nak kata okey, saya ni adalah masalah mental. So bila tanya pada majikan, bila kata apa you punya bukti you ada masalah mental. So adakah dia tu boleh berjumpa doktor untuk kita panggil untuk mengenal pasti saringan kesihatan dan sebagainya, doktor? Okey, dia macam ni lah. Setiap company dia ada cara-cara dia mengendalikan masalah pekerja, kan? Kalau pekerja ni ada masalah dengan pekerja lain, dia ada tempat aduan dia. Mungkin dia punya direct supervisor dulu, dia cerita. So direct supervisor dia mungkin akan membawa ke peringkat atasan. Kan kadang-kadang dia pekerja ni tak mau jumpa bahagian management terus, kan, ataupun sumber manusia. Jadi melalui dia punya supervisor, direct supervisor. So direct supervisor ni bawa, sekiranya masalah tu dapat diselesaikan, mungkin dia akan panggil pekerja ni. Kalau kata dia dapat selesaikan, boleh bantu, dia akan cuba bantulah. Tetapi kalaulah atau pihak majikan ni nampak masalah dia agak serius, memerlukan rawatan profesional, dia akan rujuk. In fact, dia rujuk kepada doktor kesihatan pekerjaan pun boleh, tak ada masalah, kan? Sebab saya juga perlu membuat pelaporan berkenaan dengan psychosocial ni. Kita perlu buat notifikasi juga. Kalau kata clear cut dia nampak sebab pekerjaan, kan? Di samping tu, saya juga akan rujuk dia kepada psikiatri untuk counselling dan sebagainya, dan follow up lah, kan? Sebab benda ni penting. Sebab saya pernah ada pesakit yang dia jumpa dia jumpa saya dulu, dan saya rujuk kepada psikiatri. Dan sebenarnya dia dirujuk untuk fitness to work jugalah, kan? Sebab dia ada masalah depression sebenarnya. Lepas tu tapi kita mengambil masa lah untuk interview dia, kan? Kita rujuk pakar. Dia kata punca dia macam itulah. Punca dia ditukarkan di tempat kerja baru tu. Dia tak ada skill, dia tak diberi latihan, dia tak ada skill, so dia stres. Kerja banyak tapi dia tak ada skill. Itu juga punca stres di tempat kerja. Maksudnya kerja banyak ni tapi dia sendiri tak dibekalkan dengan skill untuk buat benda tu. So dia jadi stres, dia jadi burden, sampai affect dia, sampai dah jadi depression, kan? Lepas tu bila depression, majikan hantar ke jumpa pakar perubatan untuk merawat dan juga nak buat fitness to work, kan? Jadi saya pun rujuk juga, berbincang dengan pakar psikiatri untuk assess dia. Tapi sekarang ni dia ada follow up dengan pakar psikiatri lah. Maksudnya dia boleh bekerja sebenarnya. Kita tak boleh simply terminate dia, kan? Even majikan tu pun tak nak terminate dia. Dia pekerja yang bagus,
kan, tapi itu satu tindakan yang baik lah kan oleh pihak majikan. Pihak majikan atau pihak pekerja boleh terus jumpa dengan doktor mungkin untuk buat saringan, dan sekiranya perlu untuk refer kepada pakar, doktor akan teruslah refer kepada pakar untuk treatment dan sebagainya. Sebab pakar ni dia ada banyak cara penilaian, dia punya method dia kan, yang biasanya doktor kesihatan pekerjaan kita taklah sedetail tu kan. Yang perlu detail kita rujuk kepada pakar jantung ke, psikiatri ke, pakar tulang dan sebagainya lah. Okey, baik doktor. Jadi kita hampir kepada penghujung rancangan. Jadi untuk kita panggil apa, untuk hadiah istimewa. Okey, untuk hadiah istimewa untuk atau seorang ataupun dua orang yang pertama yang komen Wellness Clinic KMC, Wellness Clinic KMC yang paling cepat, hashtag Wellness Clinic KMC yang paling cepat akan menerima hadiah special daripada Kedah Medical Center. Okey, baik doktor. Jadi untuk kita ada dua lagi soalan yang terakhir lah sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini. Okey, soalan seterusnya daripada Mona Lisa Ismail. Okey, apakah pakej pemeriksaan kesihatan pekerja yang disediakan di KMC? Okey, di KMC kita ada satu unit atau servis dipanggil Wellness Clinic lah. Wellness Clinic yang mana kita fokus kita adalah untuk saringan kesihatan. Maksudnya orang ni dia tak nampak nyata dia sakit lah. Mungkin dia ada penyakit tapi fizikal dia nampak sihat kan, tapi dia perlu saringan. Wellness Clinic ni kita fokus kepada saringan kesihatan umum. Contohnya kita ada pakej yang cek buah pinggang lah, pakej jantung lah, pakej untuk golongan guru lah, yang cukup popular sekarang kita dah buat. Pakej untuk hypertension lah, pakej jantung, sayang jantung lah dan sebagainya lah kan. Jadi di samping tu kita buat untuk pekerja. Untuk pekerjaan ni kita tak ada pakej yang khusus, tapi sebenarnya sebab pekerja ni dia kalau merujuk bekerja, maksudnya dia kena memenuhi kehendak majikan. Jadi majikan dia memerlukan apa kan, jadi kita buat saringan pekerjaan lah kan. Tetapi kalau lah kata contohnya dia tak ada kehendak khusus, ada juga memang company yang sobat umum saja, so kita pilih pakej yang paling sesuai. Mungkin kita ambil pakej yang cek fizikal, mungkin ada urine sikit, urine dada, x-ray, mungkin kita tengok fungsi buah pinggang, ada kolesterol tinggi, ada tak gula tinggi dalam. Kita pilih yang paling komprehensif, paling memenuhi kehendak majikan. Dan kalau pekerja tersebut tu orang kata majikan ni dia ada bajet jugalah kan, jadi kita cari yang paling sesuai lah. Jadi apa-apa pun terpulang kita tengoklah kepada kehendak majikan. Ya, kehendak majikan. Kita tengok juga keperluan dari segi apa yang perlu untuk pekerja tu tersebut lah. Okey, jadi untuk pakej yang kita panggil pakej OHD ataupun occupational ni sebenarnya dia tak ada. Dia tak ada lah di KMC, tetapi benda tu tengok jugalah keperluan. Dia sebenarnya bergantung kepada kehendak majikan. Jadi kita boleh buat rumusan apa yang sesuai dengan dia kan. Biasanya majikan ni kalau mana yang sesuai dia ikut saja kan. Kadang-kadang untuk pekerja dia dibincang dengan pihak KMC dulu, kita buat satu pakej kan. Kita buat satu pakej, kita tunjuk, dia setuju. Dia setuju dan apa yang dia nak capai tu kita penuhi lah kan. Kita cuma memenuhi. Jadi dia macam itulah. Cuma kalau kata pakej khas untuk pekerja, tidak adalah kita buat pakej umum. Kita di samping untuk umum ni, di samping untuk pekerja, kita ada juga pakej-pakej lain lah untuk pelajar lah kan. Kita ada pakej pemeriksaan jemaah haji lah. Kemudian untuk pekerja-pekerja industri atau majikan yang nak vaccination, suntikan imunisasi pun kita boleh provide kan, dan sebagainya lah. Okey, doktor. Dan soalan yang terakhir daripada Tan Ching. KMC ada pakej apa yang sesuai untuk orang masuk kerja? Mungkin soalan yang sama juga lah. So di KMC kita ada ke pakej kemasukan kerja yang asal? Okey, kita untuk pre-employment lah, untuk pakej kita hanya buat basic sahaja, iaitu
Di samping fizikal ni maksudnya daripada mata, kepala sampai kaki lah. Maksudnya cek mata, cek telinga, cek mulut, cek dada, bunyi jantung macam mana, cek abdomen, cek kaki, anggota, saraf, sistem saraf dan sebagainya, kulit dan sebagainya. Kemudian urine test. Urine test ni biasanya kita buat urine test biasa, air kencing. Biasanya urine test ni memang bermanfaat lah sebab dia boleh detect mungkin masalah awal buah pinggang, dia ada masalah kencing manis, dia mungkin ada masalah orang kata apa, kalau kata kita buat urine test ni plus juga dengan dadah lah, urine dadah kan. Jadi ada banyak majikan yang minta urine dadah. So basic dia selalunya pada asalnya kita buat urine FME ataupun urine biasa. Lepas tu urine dadah, dadah yang common lah. Dadah ni ada yang 2, ada yang 6, ada yang 8 jenis dan sebagainya, bergantung pada company. Kemudian kita buat X-ray. X-ray dada. X-ray dada ni penting sebab kita nak make sure dia bebas daripada penyakit paru-paru kronik yang boleh menjangkiti orang lain seperti TB lah yang terutamanya. Okey, tuan-tuan dan puan yang di Facebook yang nak tahu lebih detail berkaitan dengan package di KMC, kita akan komen di bahagian komen tu package yang sedia ada di Wellness Clinic. Dan untuk lebih lanjut lagi boleh terus ke kita punya laman website kedahmedical.com.my untuk tengok apakah package yang mungkin bersesuaian dengan tuan-tuan dan puan. Dan mungkin ada sesetengah majikan yang dia memerlukan kita panggil sebut harga. Sebut harga untuk spesifik test yang perlu untuk majikan tersebut, untuk pekerja tersebut, boleh terus komen ataupun boleh terus PM Kedah Medical Center dan kita akan cuba untuk memenuhilah kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sebenarnya kita dah akhir kepada program kita. Jadi untuk kesihatan dan pekerjaan adalah menjadi tanggungjawablah kepada semua pihak, pihak majikan dan juga pihak pekerja tersebut. Tidak berbaloi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang kita bertungkung lumus mencari rezeki. Kita kumpul duit dan akhirnya semasa kita nak pencen, kita terpaksa habiskan duit tersebut untuk merawat kesihatan kita. Jadi dia sangat tidak berbaloi lah. Dan kesihatan tu kita kena jaga bermula pada sekarang. Bukannya selepas kita dah dapat tahu penyakit baru kita nak makan ubat, baru kita nak exercise. Tidak. Daripada sekarang kita kena jaga kesihatan, sebab kesihatan kita tu lah yang akan memainkan peranan penting untuk produktiviti kerja kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Farizal yang sudi hadir dan memberikan perkongsian di rancangan kita KMC Awak ni. Jadi insyaAllah untuk seterusnya kita akan bersiaran untuk topik-topik lain yang mungkin akan lebih memahami konteks bahasa berkenaan dengan kesihatan. Jadi tuan-tuan yang ada komen Facebook KMC #Wellness Clinic Kedah Medical Center, jadi kita punya bahagian PR marketing akan PM tuan-tuan dan puan-puan untuk hadiah menarik yang bakal kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhirnya terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.